Baik, banjir di dua negeri di Pantai Timur belum ada tanda reda. Di Kelantan, portal rasmi info banjir Jabatan Pengairan dan Saliran JPS meletakkan 3 sungai utama di Kelantan berada pada paras bahaya. Untuk laporan lanjut, kita terus bersama Wakil Syawani di negeri Kelantan, Muhammad Fandi Muhammad. Abang Fandi, bagaimana sebenarnya reaksi penduduk kepada amaran paras bahaya Sungai Kelantan setakat ini? Terima kasih Gigi. Sebenarnya penduduk di daerah Pasir Mas, khususnya di kawasan Rantau Panjang, perlu risau dan juga bimbang berikutan peningkatan paras air Sungai Golok pada ketika ini. Dan untuk makluman, paras bacaan Sungai Golok sudah pun melepasi bacaan 10.52 meter. Dan untuk makluman Gigi dan juga penonton, pada tahun 2014, Sungai Golok mencatatkan bacaan 10.80 meter. Dan pada ketika ini saya dimaklumkan hampir ke semua kawasan di Rantau Panjang telah pun dinaiki air, bahkan sebahagian rumah penduduk juga telah pun tenggelam. Dan pada waktu ini juga jumlah mangsa banjir yang ditempatkan di pusat pemindahan sementara terus meningkat, di mana pada waktu ini jumlah mangsa banjir yang dipindahkan telah pun mencatatkan jumlah 3,750 orang yang membabitkan 1,259 keluarga yang ditempatkan di 36 buah pusat pemindahan sementara. Pada waktu ini juga, jajahan Pasir Putih merupakan jajahan terbaru yang terlibat dengan banjir dengan jumlah mangsa yang baru dipindahkan ke pusat pemindahan sementara hampir 50 orang. Dan jajahan Pasir Mah adalah jajahan yang teruk terjejas ketika ini. Untuk makluman juga, jalan menghubungkan Rantau Panjang sama ada melalui jalan utama Pasir Mas ke Rantau Panjang tidak lagi boleh dilalui oleh semua kenderaan ringan. Jalan tersebut hanya boleh dilalui oleh kenderaan pacuan 4 roda dan juga lori. Begitu juga jalan alternatif yang lain seperti Jalan Pohong Tanjung, jalan daripada Meranti menuju ke Tok Deh, jalan alternatif menuju ke Rantau Panjang juga tidak boleh dilalui oleh semua kenderaan. Dan keadaan ini menyebabkan Rantau Panjang sudah menjadi pulau dan terputus hubungan dengan dunia luar. Pada ketika ini juga saya dimaklumkan pasukan keselamatan termasuklah Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Kelantan, APM, rela, polis dan sebagainya sedang bertukus lumus memindahkan mangsa banjir yang terperangkap. Saya juga dimaklumkan 2 batang sungai utama, masing-masing Sungai Jenub di Tanah Merah juga melepasi bacaan paras bahaya. Sungai Temangang di Machang juga mencatatkan bacaan paras bahaya. Pada waktu ini juga, bermula malam tadi sehinggalah ke saat ini, keadaan hujan masih tidak menampakkan tanda reda. Dan ditambah pula dengan keadaan angin yang bertiup kuat yang boleh mendorong berlakunya peningkatan paras air sungai yang begitu cepat. Saya kira penduduk di Rantau Panjang khasnya mereka kini sudah pun menyiapkan diri untuk dipindahkan dan operasi pemindahan sentiasa digerakkan melalui anggota dan juga pasukan keselamatan yang telah pun berada dalam keadaan siap sedia. Dan saya juga dimaklumkan Gigi, ramalan kaji cuaca oleh Met Malaysia juga meramalkan sepanjang hari ini hujan dijangka turun, kadang-kadang lebat dan juga kadang-kadang sederhana di hampir ke semua kawasan di negeri Kelantan ini. Untuk itu, penduduk yang berada di kawasan rendah, penduduk yang berada di tebing sungai, mereka diingatkan sentiasa berwaspada dan juga mengikuti perkembangan dari semasa ke semasa. Pada masa yang sama juga, mereka perlu peka dengan amaran kenaikan ataupun peningkatan paras air sungai utama ini. Dan untuk itu, segala maklumat dan juga info mereka boleh layari melalui sama ada web yang disediakan oleh pihak kerajaan ataupun daripada pihak berkuasa yang lain. Untuk itu, saya akan bawakan perkembangan lanjut dan juga info terkini laluan ataupun kawasan Pekan Rantau Panjang ini. Bagaimana keadaannya, walaupun saya menerima berita awal pagi tadi sekitar jam 7 pagi tadi, keadaannya agak kelam kabut di sana, namun saya cuba untuk akses ataupun masuk ke kawasan Pekan Rantau Panjang ini menggunakan jentera bomber. Untuk itu, saya kira
saya akan dapatkan lagi maklumat dan saya akan kongsikan untuk penonton Astro Awani Gigi. Ya, sebelum itu Abang Fandi, mungkin Abang Fandi boleh jelaskan bagaimana sebenarnya persediaan penduduk yang berpindah, kerana kita difahamkan ini merupakan gelombang kali kelima banjir berlaku di negeri Kelantan. Adakah persediaan itu tidak dapat dilakukan oleh rata-rata penduduk? Sebenarnya Gigi, penduduk Rantau Panjang ini merupakan penduduk yang tegar yang seringkali berdepan dengan situasi banjir apabila memasuki musim tengkujuh. Namun apa yang berlaku sehari dua ini adalah situasi banjir luar jangka yang berlaku pada bulan Februari. Kebiasaannya penduduk di Rantau Panjang ini biasanya menerima banjir penghujungnya pada Januari. Namun apa yang berlaku sehari dua ini, mereka menerima banjir yang agak luar biasa dengan peningkatan paras air yang begitu mendadak pada bulan Februari. Ini mungkin disebabkan oleh perubahan iklim semasa dan juga monsun timur laut. Saya juga sempat membuat tinjauan semalam mendapati ada sebahagian penduduk di Rantau Panjang yang sudah mengemaskan barangan mereka selepas menempuhi banjir gelombang kedua dan ketiga. Namun semalam apa yang berlaku, ada sebahagiannya tidak sempat menyelamatkan harta benda. Mereka terpaksa meninggalkan rumah mereka dan keluar untuk menyelamatkan diri mereka, Gigi.